Assalamualaikum and good morning. Jadi pagi ni saya akan buat sedikit revision berkaitan dengan topik chemical equilibrium. Okay, it's just a general revision lah untuk chemical equilibrium. Okay, untuk revision chemical equilibrium, kita tengok the first slide ni. Okay, antara benda yang penting adalah berkaitan dengan graph concentration versus time. Okay, graph concentration versus time yang melibatkan perubahan kepekatan terhadap masa. So let's say if we have reaction A menjadi B. Okay, and the question asks you to sketch a graph to represent the equilibrium kan. So mesti ingat part C ni concentration, part C X the time, lepas tu in the beginning, masa time 0, B tak ada wujud lagi. So as times, so bila masa dah pada sekian-sekian waktu, concentration pun akan berubah. Makin lama makin meningkat. Okay, at certain time dia akan jadi constant. Begitu juga dengan A, daripada dia ada banyak, makin berkurang. At certain time dia akan jadi constant. So when the time become concentration become constant tu, itu dia panggil keadaan di mana dynamic equilibrium berlaku, di mana dia kata pada T selepas T1 the reaction did not stop actually, bukannya reaction tu berhenti, tapi sebenarnya kadar tindak balas forward dan kadar tindak balas reverse dah become equal. Jadi tak ada lagi perubahan dari segi kepekatan become constant. Jadi bila soalan minta you sketch the graph and explain, ini antara poin-poin yang perlu bagilah. Okay, nyatakan yang dia achieve equilibrium. Ada yang tanya perlu tak nak buat ni, kalau boleh you tulis semua. Okay, termasuklah kalau dibagi pada masa bila dia, kalau dekat sini dibagi contoh 1 hour baru dia equilibrium, tulislah. Kalau tak pun nak tulis lelah as T1. Dan bila plot graph, jangan sampai buat plot graph tak nampak constant tau. So kalau macam ni jadi salah. Make sure lama-lama dia jadi landai, become constant. Okay, seterusnya of course lah, kalau tengok buat pasir, buat pre-test semua kan, kalau buat pre-final punya soalan, ada sebahagian tu yang minta what is dynamic equilibrium. So make sure boleh nyatakan dynamic equilibrium tu adalah apabila kepekatan produk dan reaktan tak berubah, ataupun awak nyatakan constant disebabkan forward dan reverse reaction jadi equal. So benda ni antara benda yang penting berkaitan dengan chemical equilibrium yang boleh memberikan awak satu markah. Mungkin ditanya what is dynamic equilibrium. So basically rate forward dengan reverse become equal. Itu adalah apabila dynamic equilibrium tu achieve. So jangan lupalah point ni. Dan boleh jadi juga soalan minta nyatakan 2 ataupun beberapa 3 ke karakteristik untuk sistem yang berada pada equilibrium. So poin-poin ni pun kena ingat lah. Okay, ini yang kita dah highlight tadi. Reactant product concentration jadi constant, forward and reverse. Dan satu lagi, ciri-ciri dia kita boleh nyatakan yang dia berlaku pada closed system. Maksudnya haba masih boleh keluar masuk, tapi mass tak boleh, sebab sistem tu tertutup. Okay, so ingatlah ketiga-tiga. Kalau in case soalan minta ketiga-tiga, lagi pun tak susah pun nak hafal apa dia karakteristik sistem at equilibrium kan. Alright, so this is basically apa dia chemical equilibrium. Sama ada soalan minta cari Kc ataupun cari Kp. Apabila soalan diberi tindak balas yang melibatkan fasa aqueous, awak cuma boleh cari Kc. Okay, bila fasa aqueous boleh cari Kc sahaja. Tapi bila diberi tindak balas yang melibatkan fasa gas, you can find out for Kc. Awak boleh ditanya Kc dan juga boleh ditanya Kp.
Dan ingatlah bila KP jangan letak square bracket ya. Dia tak boleh KP, awak nak letak square bracket. Jangan guna square bracket lah. Make sure tulis dalam bentuk macam ni. Okay, dan yang ni paling basic lah bila tulis expression KC mesti concentration di atas, product di bawah, dan kalau kata dia ada coefficient, make sure to the power of the coefficient. Macam ni ada coefficient 2, so that's why kat sini 2. Begitu juga dengan dia punya KC ada 2. Reactant pun sama, dua-dua fasa gas. Tapi yang ni ada coefficient kat depan. So make sure tulis. Okay, so make sure you bagi general expression of KP ataupun KC setiap kali menjawab soalan. Expression. Sebelum masukkan nilai, kalau kata dibagi maklumat, sebelum masukkan nilai, make sure tulis dulu general expression. KC sama dengan apa-apa. Selalu double check ada coefficient ke tak. Betul tak awak tulis coefficient tu dengan betul. Okay, mesti product over reactant. Product kat atas, reactant kat bawah. Tapi tolong hati-hati kalau sekiranya fasa dia solid dengan liquid, jangan masukkan lah. Okay. So that's why kata kenapa ada yang KC saja, kenapa ada KC KP. Sebab kalau gas boleh KC dengan KP. Tapi kalau aqueous, KC sahaja. Aqueous ni maksudnya dia bercampur dengan air tau. Tapi liquid tak sama dengan aqueous. Liquid tu maksudnya dia pure, tulen. Kalau aqueous ni dah larutan tu bercampur air. Sebab tu kita accept dalam expression KC. Okey, kalau contoh soalan yang boleh ditanya adalah soalan yang berupa macam ni. Dan selalu perhatikan tindak balas yang diberi dekat awak. Okey. So, tolong perhatikan tindak balas. Apabila diberi fasa gas, maksudnya semua akan terlibat dalam expression nanti. Tak ada exclude mana-mana. So, yang tu tolong take note. Selalu dia akan bagi suhu. Suhu tak memainkan peranan apa-apa. Okay? Cuma suhu ni, pada kes yang berlainan, suhu berlainan. Jadi, kalau dia bagi suhu pun, dia tak ada efek apa-apalah. Awak punya penyelesaian macam biasa je. Okay, contoh soalan ni diberi, analysis shows that at equilibrium, highlight, dia dah nyatakan dah, ni maklumat ni pada equilibrium. Pada equilibrium, there are 2.50 mole of hydrogen, diberi mole untuk hydrogen, you are given mole untuk sulfur gas, dan you are given mole untuk hydrogen sulfide gas yang hadir dalam dia punya volume ini. So, the question asks you to calculate for the equilibrium constant. Terus diminta equilibrium constant. Sebab apa? Dan awak boleh terus straight away boleh kira sebab awak diberi nilai pada equilibrium. Ini antara keyword-keyword yang penting untuk selesaikan soalan melibatkan chemical equilibrium. Okay? So, expression always start dengan general expression. Tulis dulu. KC is equal to product over reactant kan, dan dia ada coefficient hydrogen sulfide di bawah tu product, kat bawah kita ada reactant to the power of 2 sebab dia ada coefficient dan sulfur gas. Okay, lepas tu baru masukkan nilai. Nampak tak yang saya buat square bracket ni adalah concentration. Awak diberi apa? Awak diberi mole. Adakah awak terus nak masukkan nilai hydrogen gas 2.5 dekat sini? Ataupun sulfur 1.35 kali 10 kuasa negatif 5 kat sini? Tak boleh. So, cari dulu concentration. So, second step, determine ataupun cari dulu concentration untuk H2S. Cara nak cari concentration dia, number of mole per volume, baru masuk nilai. H2S adalah 8.70 mole. Volume dia dah bagi dalam unit liter. So tak payah nak divide by 1000. Terus dia bahagi dengan 12. Dapat berapa?
Begitu juga dengan hidrogen. Begitu juga dengan sulfur gas. Concentration dia berapa. Lepas tu barulah masukkan nilai. Substitute. Value. Dan akhir sekali dapatkan nilai Kc sama dengan berapa. Dan last sekali answer tak perlu letak. Your final answer tak perlu unit. Sebab unit dia berbeza bergantung kepada expression. Okay, so soalan macam ni tak perlu ice table sebab dia dah bagi maklumat pada equilibrium. Okay, boleh jadi juga soalan tu akan minta awak, soalan tu simple je, 1-2 markah. Diberi Kc untuk reaction yang ini, Kc-nya adalah ini. Tiba-tiba ditanya dekat awak, Kc yang baru, what is the new Kc? Sekiranya reaction ini pula yang diberi. So, what is the new Kc? And if you notice, ada similarity antara yang pertama dengan yang kedua. Okay, kalau tengok yang pertama ni, tengok reaction yang color kuning ni, yang saya tanda kuning ni, reaction ini sebenarnya adalah dia cuma reverse kepada equation yang atas. Okay, so kalau soalan macam ni, awak tak diberi maklumat concentration yang ni, tak diberi, tiba-tiba diberi Kc je. Dan diminta Kc untuk yang satu lagi. Ni soalan yang apply mathematical approach sahaja sebenarnya. Okay, jadi bila reverse, apa yang berlaku untuk soalan ni, Kc yang baru ni sebenarnya reverse kepada Kc yang atas. Sebab kalau sebelum ni NO2 duduk di atas, yang terkini NO2 duduk di bawah. So actually you just have to reverse nilai asal ni 4.63. So Kc baru awak boleh tulis 1 per dengan Kc lama, iaitu 1 per dengan 4.63 kali 10 kuasa negatif 3. So that's why lah dapat nilai ini. Okay, so kalau soalan macam ni pun make sure boleh buat apa yang dia nak uji awak sebenarnya. Okay, so make sure you know how to solve this kind of problem. Sebab dia boleh ambil 1-2 markah kat sini untuk soalan macam ni. Kalau kita tengok satu lagi bentuk soalan yang tadi, ada juga similarities antara equation pertama yang dia dah bagi nilai Kc, tiba-tiba ditanya untuk equation yang kedua, apa Kc yang baru? Kc yang ni berapa pula? Okay, yang ni dia dah bagi kat awak. Yang ni diberi. Okay, so bila nak dapatkan Kc yang baru ni, kita tengok apa similarities antara equation kuning ni dengan yang biru. Okay, kalau notice NO2 dia masih duduk sebelah kanan. So dia tak reverse. Cumanya 2 ni dah tak ada. Okay, kat sini pula dia jadi setengah. So yang kita perasan, equation biru ni sebenarnya dibahagi 2. Nak dapatkan equation yang ni dibahagi 2. Jadi kalau asalnya expression untuk warna biru ini adalah expression untuk warna biru. Expression untuk Kc yang baru sebenarnya NO2 kuasa 2 dah tak ada. Okey? Sebab berdasarkan ungkapan yang warna kuning ni, berdasarkan ungkapan warna kuning, kita buat Kc baru. So NO2 dah tak ada square kat atas. Yang bawah ni pula asalnya tak ada. Yang ni ada 1/2. So sebenarnya apa yang berlaku daripada warna biru nak jadi yang kuning ni, dia adalah bahagi 2 kan. Saya kata tadi dia bahagi 2. So macam mana nak apply untuk expression Kc. Jadi Kc yang baru sebenarnya adalah kuasa setengah. Kc yang lama awak kuasa setengah. Sebab kalau saya letak kat sini setengah, saya akan dapat ungkapan yang ni. Okay, we cancel out ni, lepas tu kat sini akan jadi setengah.
So actually penyelesaian dia, awak masukkan je KC yang atas tadi, 4.63 kali 10 kuasa negatif 3 square root kan, ataupun kuasa setengah. So we dapatlah jawapan ni. Okay, so this kind of question pun tolong take note. Soalan jenis macam ni jangan abaikan. Kalau kata tak faham lepas tu tak nak belajar, rugilah kalau ada keluar. Okay. Okay, untuk paparan ni, slide ni, actually saya nak tanyakan mana satu soalan yang melibatkan ice table, sama ada exercise 7 ataupun exercise 8. Apa dia keyword-keyword yang ada dalam soalan itu yang awak katakan dia kena buat ice table. Okay. So kalau tengok tadi sekejap, rasanya mana satu soalan yang perlu buat ice table. Okay, so yes, jawapan dia adalah exercise 8. Exercise 8 ni kena buat ice table. Okay, now bila saya tanya apa dia keyword yang awak jumpa dalam soalan ni yang memerlukan awak untuk buat ice table, I'm sure you can answer. Satunya, diguna perkataan are placed. Okay. Dan satu lagi bila sistem reach equilibrium. Maksudnya dia baru letak. So baru letak means awak kena apply ice table. Okay, kena apply ice table. Jangan sesekali buat ICE macam tu je. Tulis penuh. Initial. Initial apa yang awak nak guna? Initial concentration ke? Ataupun initial number of mole. Okay. Actually, ice table awak tak semestinya concentration saja. Dia boleh jadi concentration, boleh jadi mole, boleh jadi juga pressure, bergantung kepada macam mana awak nak selesaikan dan bergantung kepada jenis soalan. So setiap kali buat ice table, make sure tulis penuh. Jangan tulis ICE saja. Okay, tulis penuh. Dan tuliskan persamaan tindak balas ke atas dia. Memandangkan semua ni melibatkan fasa gas. Jadi semua akan terlibatlah dalam ice table. Okay, produk apa? Soalan ni diberi KC. Maksudnya nanti awak kena selesaikan X berdasarkan KC yang dibagi. Kalau kata what are the concentration of the reactants? Okay, so dalam kes ni kita nak senang kita guna concentration lah untuk ice table kita. Tapinya awak diberi number of mole ya. Awak diberi number of mole dalam 1 liter. So sebelum masukkan dalam ice table, tunjuk dululah macam mana awak dapatkan concentration untuk CO. Contoh dia. Nak kira concentration CO, number of mole per volume. Tunjuk pengiraan ni semua kena tunjuk dalam jalan kerja. 0.1 bahagi 1. So awak dapat 0.1 molar. Lepas tu barulah masukkan dalam initial nilai dekat sini. Okay. Begitu juga dengan H2O. Tunjukkan sorry saya conteng semua kat sini. Tunjukkan macam mana awak dapat concentration H2O. H2O tengok fasa ya. Kalau dia beri gas, maksudnya awak kena masukkan dalam ice table ataupun ungkapan KC. Tunjukkan macam mana awak dapat concentration H2O. So letakkan nilai dekat sini. Memandangkan dia punya tu 1 liter. So dia punya nilai sama kan. So CO 0.1, yang ni pun 0.1. Sebelah produk tak ada lagi. So of course lah 0. Lepas tu bila buat changes, make sure tengok ada coefficient tak kat depan ni. Kalau tak ada senang. Kalau ada, make sure hati-hati. Changes kita akan letak unknown. Minus X bermaksud dia digunakan
di sebelah produk dia akan jadi plus X. Dan equilibrium simple, equilibrium kita jumlahkan je initial dengan changes, which is 0.1 tolak X. Yang ini 0.1 tolak X. Yang ini akan jadi X dan jadi X. Ini boleh tengok balik nota ya. Okey, dan seterusnya bila diberi KC, jadi tulis balik expression KC awak adalah produk per reaktan ataupun X darab X per dengan reaktan kat bawah 0.1 tolak X. 0.1 tolak X. Okey, kita boleh terus masukkan nilai ni sebab KC kita memerlukan concentration kan. So kita punya ice table tadi dah memang concentration dah. Okay, so semua ni nilai concentration. Jadi that's why awak boleh masukkan terus. Kalau kata ice table awak mole, jangan masukkan terus. Convert kepada concentration dulu. Okay, before that. Ini ni semua ni concentration. Jadi awak tahulah maklumat awak ni adalah maklumat concentration semuanya. So that's why boleh terus masukkan dalam expression KC. Dan awak diberi 4.06, jadi gunakanlah kuadratik untuk cari apa dia X. Awak pun tulis X1 berapa, X2 berapa. Mana satu X yang awak nak pilih. Awak tak payah buktikan X1 ni bila dapat berapa, X2 dapat berapa, tak payah. Kita pernah mention kan, kalau kata X1 dengan X2 ni, kalau both positif, kita akan pilih nilai yang lebih kecil. Dan kalau X1, X2, satu positif, satu negatif, pilih yang positif. Dan X1, X2 ni kalau dua-dua negatif, kita akan pilih negatif yang small value. Benda ni kena tahulah. Okay, so that's basically macam mana nak beza soalan yang melibatkan ice table dengan tak. Okay, soalan ni untuk yang 7 ni, exercise 7, dia tak memerlukan ice table sebab apa? Sebab dinyatakan kat sini at equilibrium the following reaction are found. Didapati benda ni, ini, semua ni pada equilibrium. Dah pada equilibrium. So tak perlu lagi lah. Dan soalan ni pula kalau you notice persamaan dia ada solid. So pangkas siap-siap sebab kita tak nak mengganggu untuk kita buat expression KP, KC nanti. Okay, jadi untuk soalan ni kalau kata expression KP awak melibatkan gas sahaja, produk kat atas, tu kat bawah, dan make sure tulis P, jangan tulis square bracket. PHI to the power of 2 dengan P H2S sahaja. Okay, masukkan nilai terus sebab dia bagi dalam unit ATM. HI yang mana, H2S yang mana, masuk nilai, terus dapat KP lah sepatutnya. Tu dapat KP sama dengan berapa dan tak perlu letak unit. Untuk soalan 8 tadi, kalau perasan memang ada unit, wajib unit. Sebabnya soalan tak tanya KC, soalan tanya concentration. So concentration memang kita nak minta unit. Okay, tolong letak unit. Concentration mesti ada unit. Ini pula soalan ni KP. Kalau soalan ni ditanyakan KP. So that's why final answer no unit. Okay, bear in mind yang tu. Okay, kita sambung yang seterusnya. Okay guys, so that is for part 1. Jadi ada lagi sambungan selepas ni. So tolong tengok the second video. Okay.